Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Pastu harap anda sentiasa sihat, ceria, bersemangat dan sentiasa berusaha ya untuk memperbaiki diri sama dari segi kerohanian ya, dari segi ilmu, dari segi kemahiran, dari segi perhubungan dan sebagainya ya. Untuk menjadikan hidup kita ni lebih bermakna ya. Kita hidup kat dunia ni tak lama kan ya. Jadikan gunakan setiap kesempatan, setiap peluang untuk menjadikan diri kita bermanfaat, berfaedah bagi orang lain dan juga bagi diri kita ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su masih lagi nak kongsikan tentang isu berkaitan dengan pengucapan awam ya, ataupun public speaking. Pak Su nak sentuh beberapa tip ya yang boleh kita gunakan ya. Bagaimana kita nak menjadikan penyampaian kita ataupun ucapan kita tu lebih menarik, ya, lebih berkesan, lebih efektif, ya, lebih berimpak tinggi ya kepada audiens tadi ya. Jadi Pak Su dalam pengalaman Pak Su sebagai seorang motivator ya, hampir lebih daripada 30 tahun ya, bagi ceramah, kursus, bengkel ya, forum dan sebagainya ya. Banyaklah perkara yang Pak Su pelajari ya daripada siri-siri ceramah yang Pak Su kendalikan ya. Dan Pak Su kadang-kadang kesian juga ya, kadang-kadang ada orang tu ya, dia punya konten yang sangat bagus ya. Pernah Pak Su attend satu seminar ya tentang komunikasi interpersonal ya. Orang ni memang hebat lah dari segi kelayakan akademik dan sebagainya ya, dan paper dia pun cantik ya. Tapi masa dia buat presentation ya, dia baca ya, kertas kerja tu, baca, lepas tu duduk kat podium, tunduk baca, kadang tak kurang eye contact ya. Jadi ramai audience terlelap ya. Jadi ini masalah ya. Tajuk bagus, konten bagus ya, tapi penyampaian ni kurang efektif ya. Jadi apa pun kita tengok dulu sepintas lalu apa yang kita maksudkan sebagai pengucapan awam ni ya, sebelum kita pergi pada tip-tip tadi ya. Baik, seperti mana yang Pak Su pernah sebutkan dahulu ya, pengucapan awam adalah satu proses penyampaian idea ya, penyampaian pandangan, maklumat, perasaan secara berstruktur dan mendalam ya kepada sekumpulan orang yang kita panggil audience ya, dalam bentuk ucapan, syarahan, ceramah, kuliah, diskusi dan sebagainya, dengan tujuan untuk memberitahu, membimbing, mengajar, melatih ya, mempengaruhi dan juga menghibur pendengar ya. Okey. So sekarang kita tengok pula tip. Di sini Pak Su akan kongsikan berapa ni? 8 ya, 8 tip pengucapan awam yang menarik. Kita tengok yang pertama dulu ya. Baik. Bila kita diberi sesuatu tajuk untuk memberi ucapan awam ni, sama ada kuliah, ceramah, serahan dan sebagainya ya, seminar, presentation ya. Pertama kita kena pastikan gaya pencapaian macam mana yang kita nak gunakan ya. Kalau katakan ada orang tu dia duduk dekat podium, dekat rostrum, dia baca je, sama ada gunakan PowerPoint ke ataupun gunakan kertas ke, dia baca je, itu gaya penyampaian dia ya. Dia tak bergerak sana, tak bergerak sini ya. Kemudian dia tidak ada interaksi dengan audiens dan sebagainya ya. Jadi penyampaian dengan nada yang agak berdatar saja ya. Jadi suara pun pula sekejap timbul, sekejap tenggelam ya. Jadi gaya penyampaian ni kurang menarik. Jadi kita kena pastikan gaya penyampaian kita menarik ya. Kita hendaklah kelihatan energetik, bertenaga ya. Apalagi kalau sudah bagi ceramah motivasi. Suara kena lantang ya. Ya, tangan gerakkan ni semua sekali ya. Kena bergerak sana, bergerak sini kan ya. Kena jerit sekejap, kadang paksa jerit dan sebagainya. So ada gaya penyampaian yang menarik audiens ya. Maknanya kita dapat capture, kita dapat kuasai audiens kita sepenuhnya ya. Tak ada seorang pun tidur dalam majlis kita tu. Ini gaya penyampaian ni. Ini bergantung pada pengalamannya. Mula-mula kita tak bagus, tapi bila kita dah banyak kali bagi ceramah, lama-lama gaya penyampaian kita menjadi lebih menarik, lebih menarik. Ini kita penting ya, pertama. Yang kedua, kelancaran dan tahap keyakinan yang tinggi ya. Jadi ada setengah orang bagi ceramah, bagi kuliah, sekejap berhenti, sekejap tengok buku, sekejap tengok nota, sekejap ingat, sekejap lupa. Ini tak maulah ya. Jadi kita kena sampaikan dengan cara yang lancar ya. Dan juga ada keyakinan diri yang tinggi. Sangat penting ya. Jangan kita sekejap-kejap kata minta maaf ya, saya terlupa, sekejap-kejap kita kata sekejap ya. Jadi audiens pun kita dah lah tak yakin dengan diri kita, audiens lagi lah tak yakin dengan kita ya. Jadi kita kena lancar, pasti kita lancar dan ada keyakinan. Macam mana nak buat? Kita kena buat rehearsal lah.
Kalau anda nak buat presentation ya, buat rehearsal dulu, buat latihan dulu 5-6 kali. Panggil kawan, dengar ni aku nak ceramah ni. Kau dengar aku cakap ni, macam mana? Lepas tu kau komen. Supaya dia menjadi lancar ya. Lancar dan juga yakin. Baik, yang ketiga, susunan dan olahan isi yang mudah dipahami. Ini sangat penting ya. Kadang-kadang Pak Su perhatikan ada orang yang guna slide kan ya, PowerPoint dalam satu page tu tulisan dah kecil ya. Audience ada dekat 200 orang, dewan besar ya. Kemudian kita punya skrin kat depan pula agak kecil ya. Jadi orang tak boleh nak baca, tak boleh nak nampak dengan jelas. Ini tak menarik lah. Jadi kita kena pastikan ya, bila kita gunakan PowerPoint, jangan terlalu padat dengan ayat-ayat yang kecil-kecil, tak mau. Ambil dia punya point-point saja ya. Ini cara kita menyusun, kita nak bincang pasal apa. Kita ada 4 topik ni, 4 subtopik, 4 idea utama. 1, 2, 3. Mula kita bincang yang ni dulu. Ada olahan dia ya, dan mudah dipahami. Ini akan menjadikan menarik ya penyampaian kita. Dan yang keempat ialah kejelasan dan intonasi suara yang sesuai. Sebut betul-betul ya, merealisasikan. Kita hendaklah sama-sama ya, membuat perancangan yang strategik. Sebut dengan jelas ya. Kemudian gunakan intonasi suara yang sesuai. Ada kali kita suara mendatar, ada kala suara rendah sangat, ada suara menaik tinggi. Ini ikut keadaan ya. Bila kita nak beri penegasan kepada sesuatu poin tu, kita boleh tinggikan suara kita ya. Untuk kita menjadi orang yang berjaya, kita hendaklah sentiasa naikkan kita punya intonasi suara tu. Barulah terjaga kawan kat belakang tu yang nak terlena tadi kan. Ini intonasi suara ni kena disesuaikan ya. Okey. Dan yang seterusnya ya, libatkan audience. Ini sangat penting. Kita ada 1 jam setengah atau 2 jam nak bagi ceramah kuliah ni, kita je bercakap dalam 2 jam tu. Alah boringnya ya. So tak boleh. Kita kena libatkan audiens kita ya. Kita libatkan audiens kita ya. Kita minta mereka soal atau kita soal dia, kita minta dia bagi pendapat ya. Ini penting ya. Supaya audiens rasa ataupun kita dalam 20 minit waktu kita bagi tugasan sedikit ya, untuk mereka buat aktiviti sikit dan sebagainya. So bagikan aktiviti tertentu ya. Dalam 15 minit lepas 15 minit lepas 5 minit ada satu aktiviti lagi. Jadi mereka akan terperangkap dengan kita. Mereka akan siasat bersama kita kalau kita libatkan audiens tu ya secara optimal ya. Dan yang paling bagus ialah kita gunakan mood diskusi, mood berbincang ya. Jangan satu hala, kalau boleh 2 hala komunikasi ya. Dikata conversational mood. Seolah kita bercakap dengan dia, bersama dengan dia. Jadi dia akan rasa seronok lah. Sentiasa diberi perhatian dan sebagainya ya. Okey. Tip yang seterusnya adalah kecekapan dan kemahiran berbahasa. Ini memang selalunya kita tengok motivator orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin hebat ni, mereka memang sangat-sangat cekap dan menguasai bahasa. Kalau cakap bahasa Malaysia, cakap bahasa baku. Kalau cakap Inggeris pun sempurna mungkin. Kalau dia kod ayat Quran pun dia kod dengan betul ya, dengan dia punya makhrajnya, dengan tajwidnya, dengan maknanya. Nampak tak? Jadi bahasa yang kita kuasai ini, kalau kita betul mahir dan cekap, dia akan mempengaruhi audit kita ya. Dia kata hebat ni ya. Kadang-kadang kita nak sebut satu perkara ya, melaksanakan ya, mengimplementasikan kan ya. Jadi kita gunakan 2-3 perkataan yang sama makna supaya kita nak beri penegasan. Ini sangat penting ya, dan ini boleh menjadikan presentation kita lebih menarik ya. Dan seterusnya bahasa badan, body language, dan pergerakan yang sesuai ya. Jadi kalau kata macam Pak Su bagi ceramah motivasi, duduk dekat roster 2 jam, duduk dekat podium tu ya, alah hancur lah. Ke laut dah semua kan ya. Jadi Pak Su kena bergerak. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau Pak Su bagi ceramah motivasi, tak suka duduk ke atas stage. Pak Su kena duduk bawah, letak laptop ke bawah supaya Pak Su boleh bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke belakang ya. Sentiasa ada movement ya. Kadang Pak Su tengok orang kat sebelah kiri, kadang Pak Su tengok orang kat tengah, tengok orang kat sebelah kanan pula, tengok orang kat belakang pula. Jadi orang semua terasa Pak Su ni beri perhatian kepada mereka. Ini sangat, bahasa badan ni penting ya. Ya. Tangan kita apa semua bercakap, itu penting ya. Ini akan menjadikan lebih menarik ya. Itu dia. Dan yang seterusnya adalah ada unsur jenaka dan kejutan. Kalau joke ni memang bagus, kerana apabila joke orang akan rasa seronok, orang rasa gembira ya. Orang akan rasa tercuit ya. Dia rasa relax saja, gelak saja bawah ya, kita buat joke. Jadi kita kena carilah ya, macam mana nak buat joke ni, asalkan joke yang positif lah ya. Jenaka-jenaka yang ada unsur pendidikan, kita boleh lah ya. Sekali kita kena bercakap dengan
Jadi dalam dalam penyampaian itu kena ada unsur-unsur jenaka dan juga kejutan atau surprising. Ya. Tuan-tuan dan puan saya nak umumkan satu berita penting. Kan dia pun apa benda ni penting kan? Bla 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 bla. Oh, dia kata, oh. Kalau kita nak bagi hadiah ke apa, siapa dapat apa nama ni jawab dengan tepat, kita mungkin nak bagi hadiah sikit ke dan sebagainya. Kadang-kadang lepas tu bagi jugalah. Ya, siapa dapat jawab tu lepas tu bagi RM10 ya. Contoh ada kejutan sikit. Jadi kita akan menjadikan orang menarik dan kadang-kadang orang yang dapat RM10 kita ni dia sampai bila dia ingat. Ni lepas tu ni bagi saudara muda aku dapat RM10. Balik dia beli aiskrim, dia belanja kawan-kawan dia ya. Ini di antara tips pengucapan yang menarik yang Pak Su dapat kongsikan bersama anda ya. Jadi saudara dan saudara sekalian, sebenarnya banyak titik lain ya kan. Banyak titik lain. Jadi Pak Su kongsikan 8 sajalah ya. 8 ni pun dah banyak ya. Kalau anda gunakan apply 8 tip ni, Pak Su rasa anda punya presentation, anda punya penyampaian, anda punya ucapan memang kelas, memang super kelas punya ya. Super kelas. Orang akan tak boleh lupa lah. Ya. Ini sangat penting ya. Jadi kita kena gunakan uh, teknik dan pendekatan yang menarik supaya mesej yang nak kita sampaikan dalam ucapan kita, dalam penyampaian kita, dalam kuliah kita tadi akan dapat difahami, diingati dan dihayati oleh audiens kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.